Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur malam ini dapat kita bersama-sama. Akhirnya saya tiba juga di Universiti Malaysia Sabah malam ini. Alhamdulillah, ramai betul malam ini. Saya kira tak kurang 25,000. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian sebenarnya. Bila dah masuk pada malam ni dah malam berapa dah? Berapa? 13. Ya. Alhamdulillah, masih ramai lagi. Saya difahamkan subuh pun macam ni kat sini. Cara gelap tu tak ada lah tu lah. Saya saja cuba-cuba tadi kan, gelap pula tak ada. Mudah-mudahan. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk kita Justi Ramadan mentarbiyah umat kan. Jadi kalau kita tengok topik ini sendiri kan, kalau kita tengok topik ni menunjukkan kepada kita bagaimanakah sebenarnya universiti tempat kita belajar ni dikatakan mentarbiyah ummah. Tarbiyah itu sendiri mendidik, mengajar, mengasuh. Jadi bagaimana Ramadan dikatakan mentarbiyah? Jadi nak tengok mentarbiyah, usaha mentarbiyah bulan Ramadan. Tapi nak tengok berjaya atau tidak, tengok pada pagi Syawal. Itu adalah result dan kesan akhir. Ada orang belajar dekat universiti, dia belajar bagus, tapi keluar tak jadi orang pun, keluar menyusahkan orang pun gitu. Ada belajar bertahun-tahun, tapi belajar, orang kata dalam bahasa Jawa tu apa, exam oriented, macam tu lah. Dia hanya jawab peksa je, belajar untuk jawab peksa saja. So tak sampai dekat minda. Jadi practicality dia bila dia masuk dalam alam pekerjaan, kadang-kadang dia gagal. Waktu tunggu duga pun tak boleh jawab soalan dengan baik kan? Bila ditanya soalan dia tak tahu dah. Masa universiti dulu tak belajar kan? Begitulah manusia ni. Bila masuk pada bulan Ramadan, bukan semua orang dapat mengambil manfaat daripada bulan Ramadan. Kalau kita tengok ada orang dia boleh mengubah perangai dia pada bulan Ramadan. Ubah perangai dia bulan Ramadan dan jadi baik. Sepatutnya jadi baik sampailah pada lepas Ramadan. Maka dengan itulah dipesan, janganlah kita menjadi orang yang menyembah Ramadan. Dan bila jadilah orang yang menyembah Allah, bulan ini semua jadi baik. Yang tak bertudung tiba-tiba bertudung. Saya tak maksudkan lelaki yang perempuan. Yang tak semayang tiba-tiba semayang. Dan itu sebab saya selalu cakap, bila masuk bulan Ramadan ni bukan semua orang happy sambut Ramadan. Ada orang tak happy, terutamanya geng Triple Y, Yak-Yak-Ye, dengan grup GPH, geng plastik hitam. Susah hati bila puasa. Tetapi kategori kedua, puasa tak puasa sama ya. Orang puasa dia puasa, orang berbuka dia berbuka, rupanya tak semayang, tak tarawih, tak mengaji, tak apa, semua tak apa. Dan yang ketiga, orang yang gembira betul dengan Ramadan. Ya Allah, seronoknya Ramadan, tak sabar nak mengaji. Ya Allah, masa tu dekat UMS ramai lah macam tu. UMS ramai. Kalau pelajar-pelajar dia, mahasiswa, nampak pelajar wanita, pelajar mahasiswi dekat universiti, astagfirullahaladzim,
Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Dia kata, dia takut mengurangkan pahala puasa. Yang pelajar mahasiswi pula, astagfirullah, 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 zikir je. Kita tengok dia zikir, pegang handphone pun zikir. Nampak sampai sebab lalu, astagfirullah, astagfirullah. Saya nampak macam tu tadi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok bulan Ramadan ni ada fakta pelik. Kan? Ramadan ni kenapa kita puasa? Mentarbiah asuhan dia. Pertama, nak mendidik kita supaya menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Kan? Bulan Ramadan ni nak ingat macam ni rasa orang yang tak makan. Kita tak makan pun berbuka puasa kita yakin ada makanan. Tapi ada orang makanan tak tahu nak makan apa. Dan orang miskin selalu sebut apa kita nak makan. Orang kaya kat mana kita nak makan. Orang politik siapa kita nak makan. Tapi bukan itulah. Saja. Itu jangan ambil. Itu parah. Cancel. Tak, ambil yang dua. Orang miskin dia kata apa kita nak makan. Orang kaya kat mana nak makan? Sebab dia kaya. Kat hotel, makan dekat sini, makan kat sana, makan kat sini. Kat sana best, sini tak best. Pergi pasar Ramadan tak beli apa. Tahu. Tapi ada orang memang hari macam mana saya ceritakan 9-10 tahun lepas bagaimana Mufti Arab Saudi ketika sedang menyampaikan syarahan Ramadan pada buka sesi soal jawab, dulu mana ada media sosial, maka adalah yang telefon daripada Rohingya. Dia tanya, ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Menangis. Syekh tu tak dapat jawab soalan tu. Menangis sebab dia tak sangka masih ada orang yang macam itu. Tak bersahur, tak berbuka sebab dia tak ada makanan. Bulan puasa, bulan tak puasa sama je. Krisis makanan. Jadi itu sebabnya kita kena banyak menginsafi nasib orang kaum nasib baik daripada kita. Kedua, mengawal hawa nafsu kita. Bila sampai dekat masjid, maknanya kita boleh kawal hawa nafsu kita. Waktu berbuka, waktu semayang. Ada orang bulan Ramadan dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Semua binatang terlalu, ayam, itik, kebau, kambing, lembu, semua yang melintas dia sapu makan. Tapi kita jangan macam tu. Orang kalau makan terlalu kenyang, dengan tahap kapek tebal pula ni, dia bila terlalu kenyang, imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah, imam terlupa pula ayat. Tapi sini taklah, tempat lain lupa tu. Senyap. Kita aduh lupa pula. Sebab kenyang, makan terlalu banyak. Bila rukuk nak keluar balik channel tadi, Allah salah. Jadi itu dia. Yang kedua, mengawal hawa nafsu. Dan yang ketiga, menyuburkan perasaan jujur, bertolak ansur dan pemaaf. Itu bulan Ramadan. Spesialnya bulan Ramadan ni kenapa? Apa beza dengan ibadah-ibadah yang lain? Ibadah yang lain, contoh kita duduk kat masjid, kita nampak Allah, Bismillah, bunyi semaya, tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dia mengaji, tahu? Nampak pula orang tu bersalam dekat pasar raya tu dengan orang pakai kopian. Lepas tu dia tulis resit bagi. Oh, dia bayar zakat.
Kita nampak orang tu pakai kain ihram, nak pergi umrah tu, tak boleh tahu. Tapi puasa mana tahu. Muka sama, bajet-bajet lapar. Dia sebenarnya tak puasa. Tak percaya tanya orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti, kita jadi orang. Ya Allah, laparnya. Tapi tak boleh cakap. Dalam hati bajet-bajet puasa je muka. Memang Allah bagi macam tu. Itu sebabnya Allah bagi dalam disebut dalam satu hadis kursi, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana aku sendiri akan memberikan ganjaran. Allah sendiri akan bagi. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kena faham. Jangan kau agakkan bau mulut kau ke orang. Ini maksudnya di sisi Allah wangi. Jangan salah. Ada tak bau mulut? Jangan. Jangan. Itu kena faham. Jadi makna kata pentarbiahan ni, kan, kalau kita tengok, kita kena faham inilah ibadah yang paling ikhlas sekali. Paling ikhlas sekali. Apa maksud puasa? Puasa ni, kenapa kita kena puasa? Apakah hikmah dan kelebihan di sebalik puasa? Yang pertamanya, kita kena faham maksud puasa. Puasa adalah merupakan asyam. Asyam merupakan, maksudnya dari segi bahasa, menahan diri. Dari segi bahasa, menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibn Manzur, asyam merupakan perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah. So yang kat universiti ni, walaupun you all belum bernikah, perbuatan couple-couple ni, you semenjak bulan Ramadan ni, you dingin sangat dengan I. Kau belajar dulu, duit peti-petian pun sangkut dengan saya. Tak mau, ya, jaga benda ni. Saya betul, saya dulu masa kat universiti relax kan. UiTM debate nombor 1 lah tu, antara tim yang kalah dengan saya UMS. Dulu sekarang power UMS. Enggak jelah. Jadi kan, belum masanya lagi. Usah nak kapal-kapal, jaga mata kita, jaga hidung kita. Apa kata Abu Lais As-Samarkandi? Tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, pada lisannya. Lisan dia tak bercakap benda-benda yang tak baik, mengumpat, tak baik. Sampai lepas lalu tadi, tingginya mengumpat, saya maafkan. Duduk ni semua tengok dalam TV, nampak tua kan, ajar, saya maafkan. Balah mengumpat tu, kita saya maafkan. Lidah kita jangan bercakap benda-benda permukaan. Apatah lagi bercakap benda yang sia-sia, bercakap benda yang boleh mendatangkan dosa, fitnah dan sebagainya. Jangan. Pertama. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata kita. Jangan pandang yang tak baik. Nak dapat pahala, pandang muka mak ayah, pandang suami, pandang isteri kalau ada. Yang ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Quran malam Ramadan ni, tengok pun dapat pahala. Tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala.
Tengok, baca, faham, hafal, buat dan ajak orang lain. Lagi besar pahala bulan Ramadan. Ya. Ketiga, dan lihat pada apa? Hatinya. Hatinya tak tamak, hatinya tak sombong, hatinya juga tak dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Dia teruk di Malaysia, dua-dua pakai hasad, dengki. Kemudian seterusnya, terlihat pada apa? Perutnya. Bukan masalah boroi tak boroi, tapi masalah perut ini, dia tidak membenarkan sekali-kali benda yang haram masuk ke dalam perut. Kelima, terlihat pada tangannya, iaitu tangannya tidak membuat perkara-perkara yang tidak baik, bantu orang, tolong orang, bersedekah dan sebagainya. Keenam, terlihat pada langkah kakinya. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik, dia tak pergi tempat yang tak baik, tempat yang lara, tempat maksiat dia tak pergi. Dan yang ketujuhnya, terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Itu kata Abu Lais As-Samarkandi. Jadi makna kata yang kita nak sebutkan ini, dalam bulan Rabiah ini yang kita nak kena jaga perangai kita. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Saya kata tadi, menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Jangan cakap benda-benda yang tidak baik. Tahan diri kita. Maka masuk puasa itu secara syaraknya menahan diri pada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah. Itu penting. Kerana Allah itu penting. Kenapa puasa? Dah semua orang puasa je lah. Budak-budak tanya mak kita, "Mak, kenapa kena puasa?" Apa jawab kita? Jangan risau, penceramah kalau tanya biasanya dia jawab balik semula. Saya pernah ceramah di satu masjid di Kuala Bilah, makcik-makcik tua tu, saya cakap lah, "Apa maksud selawat makcik?" Oh, maksud tu ceramah maulud. Makcik tu jawab balik, "Nak ceramah lah, tanya pula." Dia dah marah pula. Pasal betul. Dia menyesal pula aku tanya. Jadi kenapa kita kena puasa? Jawapan biasa standard orang Melayu di Malaysia, kenapa kita kena puasa? Kalau tak puasa tak boleh raya. Oh, macam tu. Elok je budak tak puasa tu, elok je raya. Kenapa kita kena puasa? Jawapan kedua, orang lain nak puasa, kau puasa lah. Banyak tanya pula, kata. Kan? Tapi jawapan yang tepat, kenapa kita kena puasa? Maknya pun kata, nak, kita kena puasa sebab Allah suruh. Tapi anak-anak hari ni cerdik, dia tak terhenti kat situ soalan tu. Allah suruh bila? Wah, pening mak dia jawab. Dah lama dah. Patut tanya, masa bila? Kalau nak tahu, tengok dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Sabah, dia tak sebut orang ni sembilan, dia tak sebut orang Melayu, orang Islam pun tak sebut, tapi dia sebut wahai orang-orang beriman, orang yang percaya sahaja. Kan? Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Ujung tu ayat yang paling penting sekali, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tak semua orang akan dapat takwa, tapi siapa yang menghayati dan betul-betul mengamalkan amalan bulan Ramadan, ada harapan dapat takwa. Beza takwa dengan perasaan takut. Memang betul takwa ni ada perasaan rendah dan rasa kecilnya kepada Allah, menghadap Allah ni. Tetapi dia tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah. Kalau takut, kita jauh daripada benda yang kita takut. Tapi dengan Allah, lebih kita takut, lebih kita nak dekatkan diri kepada Allah. Contoh, faham Jadi, makna kata, kalau kita tengok daripada aspek ibadah, dalam ibadah ni, bulan Ramadan ni terhidang pelbagai kelebihan-kelebihan yang perlu kita rebut, yang perlu kita dapatkan. Kalau kita tak usaha untuk dapatkan, maka takwa tu juga tu yang dia kata mudah-mudahan aja dapat, tapi belum tentu dapat.
Ada orang ada orang bulan puasa ni kan, dia tidak mengambil kesempatan itu. Maka usaha nak dapatkan takwa mesti kena usaha. Dan dalam bila sebut tentang tarbiyah Ramadan, kita kena faham bahawa sesungguhnya Ramadan yang kita tempuhi ini adalah bulan yang mendidik jiwa kita, pribadi kita, jasmani dan rohani kita, serta ke arah menjana iman dan takwa kita, serta menghindari perkara-perkara maksiat, mungkar dan sia-sia. Benda sia-sia tak buat. Seingat saya dulu-dulu, zaman tak ada gadget, tanya Imam, tanya Ustaz Ghazali kita, zaman dulu-dulu mana ada internet? Tak ada. TV pun start pukul 5. Punyalah tua saya. Dulu start pukul 5 TV. Tak ada siaran sebelum tu. Sekarang TV 24 jam. Dulu tak ada. Tengok jam tak bergerak. Tak tahu nak buat apa. Tengok TV tak boleh. Bukannya ada phone boleh main. Tak ada. Itulah cabaran orang dulu. Puasanya macam mana? Sekarang orang main game lah, dah nak buka. Macam tu. Kalaulah main game tu zikir lah, dah ramai jadi wali dah ke MMS. Agaknya lah, astagfirullah, la ilaha illallah, agak macam betul lah kan. Iya, tapi sebenarnya tu cabaran dia. Tetapi kalau kita tengok, bulan ini lebih istimewa dengan keagungan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, jadi sumber kekuatan dan panduan kita sepanjang zaman. Nak dapat takwa macam mana lah agaknya. Rupa-rupanya Sayyidina Ali bagi tahu latihan takwa tu ada 4. Yang pertamanya khauf rabbul jalil, takut kepada Allah. Kita tak buat benda yang Allah tak suka, dan kita akan meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang, dan kita akan buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Itu sebab Nabi kata syurga itu untuk semua umatku, melainkan mereka yang enggan. Nabi kata untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan. Macam mana lah mereka yang enggan? Ada ke orang yang tak nak? Ada, kata Nabi, iaitu orang yang tak nak ikut apa yang aku ajak, tinggalkan apa yang aku suruh. Itulah orang yang enggan. Betul lah. Contoh, katalah Ustaz Ghazali umumkan, malam ni siapa yang datang ke masjid akan dapat ayam penyet beserta dengan pizza. Pizza pelbagai binatang. Ada pizza ayam, ada pizza kambing, ada pizza kabau kan? Segala binatang ada pizza. Dan begitu juga dapat set ayam goreng peha dan kepak kan? Contoh, macam-macam malam ni. Paket semua dah siap pack dah, bagi dekat semua. Tapi kalau orang tu cakap, tak dapat lah, aku kena pergi ni lah, maknanya dia nak ke tak nak? Dia tak nak lah yang nak bagi ni. Nampak tak? Jadi enggan. Aku bukan tak nak, aku dah sama je. Kau tak nak lah tu. Banyak cerita kan, macam orang perempuan lah kan. Kau nak kat dia, kau cakap saya dah lama perhatikan awak masa dekat library yang itulah. Saya rasa diamlah, dengarlah aku cerita dulu. Macam tak pernah dengar cerita. I dah lama perhatikan you. I tak tahulah, I tahu you tak suka kat I tahu. Tapi I nak luahkan perasaan I. Tapi budak perempuan cakap, buat masa ni saya nak fokus study dulu. Makna dia tak nak kat kau. Kau faham? Faham? Kau tak payah nak ambil ayat-ayat bunga-bunga dia tu kan. Dia konon nak jaga hati kau. Buat masa ni saya tak nak lah, saya nak study. Saya nak fokus pada berjaya dunia akhirat. Macam tu kan. Jadi kau kena faham dalam bahasa hati dia, aku tak nak kat kau, boleh belah. Macam tu je. Macam tu lah juga kita, bila dah Allah Ta'ala sediakan, kita tak datang, tak nak lah tu. Nampak tak? Jadi nak syurga, semua nak masuk syurga, bukan main lagi. Ku nantimu di pintu syurga. Macam mana?
Ibadah pun tak nak masuk syurga. Siap confident tu, kau nantimu. Dia lah tunggu tu. Confirm kau masuk syurga. Itu cerita dah. Menyanyi memang semua lagu. Lautan api sanggup ku renangi. Lautan api sanggup ku renangi. Minum air kopi pun bertiup. Cerita nak berenang lautan api. Kan? Jadi pertama, takut kepada Allah. Oi, kapal-kapal memang tak nak lah. Oh, astagfirullahaladzim, tak ada, minta maaf. Bergaduh dengan kapal dia. Sebab kapal dia marah, tak pakai baju pink gitu. Bodoh penjantan. Pakai baju pink. Kau bulan puasa ni ubah diri korang. Belum masanya lagi nak kapal-kapal. Tanggungjawab besar dekat Gusti ni. Cari ilmu dulu, berjaya. Cari career. Lepas tu dah dapat career, dah okey, baru cari balik budak yang kau nak tadi. Assalamualaikum. Ingat saya lagi? Oh, macam tu lah. Kena ada azam macam tu. Sekarang alah, hai. Kau orang tengok muka ni, kau nampak lawa dah. Kau tunggu kau keluar nanti. Baru kau tahu tak besarnya dunia. Dia bukan dia nak, sebab saya nak tegur bab couple ni. Untuk apa? Buat dosa je. Lepas tu buat dosa, kau pun tension. Kenapa kau belajar tak masuk-masuk? Mau maksiat banyak sangat. Boleh I pegang tangan you? Apa hal? Main lagi. Naik motor, peluk punya rapat. 7 orang boleh duduk belakang. Jangan. Tapi benda ni berlaku di banyak industri lah, kecuali UMS. Alhamdulillah lah. Harap saya tak nak dengar dah cerita tu. Jadi saya pesan terus ni, tinggalkan. Jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kedua, a'malu bitanzil, beramalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Di universiti ni pun ada budak-budak, ada student cakap, saya memang daripada kecil dah biasa tak sahur, tapi okey je puasa. Bukan masalah kau okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh. Nabi suruh sahur. Makanan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi pesan. Jadi nak didik kita bangun awal pagi. Qiyamul lail. Qiyam al-lail, bangun pagi. Tapi Ustaz, susah betul nak makan pagi ni. Muka macam nak kena tinju. Dia cakap bahasa pelik-pelik waktu sahur. Kan? Yang seorang tu menong dekat tepi tiang katil. Tak. Sebab bila kita bangun nak makan, memang tak dapat. Bangun, masuk bilik air, mandi kalau boleh, gosok gigi, mandi, segarkan badan, shampoo, wangi-wangi, ambil wuduk, keluar, solat. Jangan solat pakai tawel tadi, tukarlah baju dulu. Allahu Akbar. Solat sunat 2 rakaat. Lepas dah solat sunat 2 rakaat, doa sikit, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Pergi makan. Masa itulah kita akan rasa betapa nikmatnya makan sahur. Faham? Jangan kita tinggalkan. Tapi kalau last minute takut kan, mana standby dah standby tepi bantal. Buah kurma, ya Allah, tinggal 2 minit lagi. Macam orang Semenanjung, macam saya, sekali-sekala datang Sabah. Woi, ya Allah, dah lambat ni. Saya pun makan. Saya pun buka langsung, zeram, dah terang. Ya Allah, terlupa pula aku kat Sabah, contohnya. Kan ada macam tu kan. Sebab tu tak tahu tak apa, dia ikut hukum aslu baqa, iaitu pada peringkat awal saya yakin masa tu masih ada waktu sahur. Tapi kalau kau memang dah tahu pukul 7, aku yakin masih ada waktu tak ada. Faham? Faham tak? Kau jangan macam tu Orang marabbuka, dia mari buka. Kau tak ada jangan. Faham? Jadi pada kata sahur jangan tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya seteguk air. Dan begitu dalam hadis yang lain, dalam pada waktu sahur, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Allah ruginya kita, cuma kita tak nampak aja. Kalau kita nampak malaikat keliling kita tengah selawat tu, lagi dah. Ui, apa ni? Itu malaikat kita nampak. Ni sekarang ni malaikat ni mengayau ni, ada ni kat kita. Nampak tak?
So rugilah kita kalau kita tak bersahur. Ya. Tu sebab saya selalu pesan, kalau nak didik adik-adik kita, anak-anak kecil, seawal umur 7 tahun. 7 tahun dah diajar dah dia berpuasa. Diajar tu bukan paksa. Sebab dia budak lagi. Alhamdulillah hari ni dia puasa, nak tak tahan, haus, bagi dia minum. Nah, minum. Kesian minum, dia pun minum. Adik okey ke? Okey. Ni contoh tak nak bagi faham je. Jadi bila bagi dia minum, alhamdulillah hari ni adik puasa 3 jam. Esok puasa lagi tak? Puasa. Betul tak tahan. Pak tengok 5 jam, bagus. Esok tu puasa macam tu. Sebab dia baru 6, 7, 8, 9. Besok sampai umur 10 tahun dia dah boleh puasa macam orang lain. Kan? Macam tu. Ada berlaku dia paksa dia puasa. Ayah dulu umur macam kau ni dah puasa dah. Tak sama. Dia mendidik mesti macam tu. Slow ikut dia punya stage dia. Tapi kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun, macam tu kaedah puasa kau bunuh lah, pening balik. Payah betul. Melainkan mu'alaf lain. Mu'alaf dia tak biasa lagi, maka dia dibenarkan berbuka kalau dia tak larat, tetapi dia tetap kena qada. Bila dia ada kelapangan, dia kena apa, memang dia kena qada balik semula. Okey. Jadi kita nak panjangkan itu. Kemudian kalau kita tengok pula dari segi selepas sahur ni apa lagi? Kita hidupkan dengan amalan-amalan yang lain. Solat sunat duha, buatlah solat sunat duha. Kemudian solat sunat tasbih kita buat pada pukul 9, 10 tu boleh buat. Solat sunat tasbih biasa buat tak? Siapa pernah buat solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih ni kan kena buat paling tidak sekali seumur hidup kena buat. Rugi kalau kita tak buat. Ya. Jadi kita Allahu Akbar, baca Fatihah, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ulang 15 kali waktu berdiri. Rukuk 10 kali. Tegak i'tidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk 10 kali baca. Sujud yang kedua 10 kali. Duduk dulu sebelum berdiri 10 kali. Totalnya 2 rakaat dapat 150 tasbih. Kalau kita sambung lagi 2 rakaat dapat 300. Dia boleh 2 rakaat atau 4 rakaat buat. Kemudian tadarus, bertadarus saja kawan-kawan bertadarus. Tadarus bukannya kau baca muka surat pertama, kau muka surat kedua, surat ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai muka surat 20. Settle satu juzuk. 1, 2 mula. Alhamdulillah settle satu juzuk. Tak, bukan macam tu. Dia mesti bacaan bersema. Seorang baca, yang lain sema. Masalahnya aku baca mengangkat, orang lain elok bersela, kau mengangkat kenapa? Dah macam hantu Ju'on pula mengaji. Rupa-rupanya bacaannya gagap-gagap tak lancar. Sebab apa? Sebab jarang mengaji. Maknanya tu sebab tarbiyah tadi nak mengajar kita supaya teruskan mengaji. Dijanjikan pahala kepada kita yang sangat banyak, dan pada setiap satu huruf, kata Nabi, setiap satu huruf tu diberikan gandaan pahala. Kita bila mengaji, dan Nabi kata aku tidak menyatakan alif tu satu, aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku menyatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Rugilah kita, setiap satu huruf tu akan dikira. Bayangkan kalau baca satu buku surat, kira berapa huruf? Beribu-ribu sebenarnya. Dan dapat pula gandaan pahala. Cuma kita tak nampak. Pahala ni tak nampak. Orang yang beriman dia akan rasa. Tu je. Okey. Dan itu sebabnya beza orang beriman dengan orang Islam ni. Sebab kata kalau tengok ada kisah riwayat, kisah Nabi ni, macam mana seorang Arab Badui ni, dia sebut, sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi beriman, mukmin tidak selesai dengan pengakuan. Hari ni kita boleh ambil mikrofon ni beritahu, Assalamualaikum semua, saya Islam. Boleh cerita. Tapi mari, Assalamualaikum, saya paling beriman kat UMS ni. Mari. Tak berani ke tu. Dia mesti dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Ya. Begitu juga berbuka puasa. Berbuka puasa, maka kita tahu sahur kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi maknanya ambil waktu hujung, bukan 7-8 pagi, itu breakfast. Dan manakala berbuka puasa kita disunatkan mengawalkan berbuka. Maksud awal tu ambil waktu awal. Contoh dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala sika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar wa hamdalillah alamin.
makan. Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Kena makan. Itu sebab orang yang nak azan benda standby buah tamar. Tengok masuk waktu ataupun di standby air. Masuk waktu, bismillah, dia minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tu azan. Ya. Jadi makna kata dia kena jamah dulu. Tapi nak kerja waktu awal tak payahlah sampai bila dengar mikrofon tu. Pegang pertama. Dan nak azan. Sup dia makan. Yang pertama. Testing, 1, 2, testing. Apa je. Belum azan lagi. Hati-hati. Ya. Satu lagi, kadang-kadang tu dia terdengar pula. Dia terdengar antara waktu yang dimakbulkan. Si ustazah yang perempuan kat TV tu, antara waktu yang dimakbulkan ibu-ibu, doa kita adalah pada waktu berbuka. Dia kata tu. Oh, yang dia pun dengar, bapak ni berbantai lah doa panjang-panjang. Doa sebiji macam doa majlis rasmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika aman wa ala rizkika aftar bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar kami banyak dosa ya Allah. Anak-anak kan tengok tafufah ni. Aduh, 15 minit dah. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatihah. Aduh, faham. Jangan macam itu. Ya, maksud dia doa tu, contoh kita ada hajat dalam hati kita. Allahu Akbar. Ada macam Allah malakasum nabika minna wa ala rizqa aftarna bila matika maramin walhamdulillah alamin. Kita sambil makan tu boleh. Dalam hati ni, ya Allah, bagilah rizak peksa aku bagus Allah sambil makan. Ya Allah, aku nak sangat berjaya ni. Doa dalam hati pun tak. Pada waktu buka puasa tu minta. Saya diajar oleh arwah abah saya, masuk je waktu maghrib, Allahu Akbar, makan buah tamar, minum air masak, solat dulu. Makan, tapi tak adalah makan banyak, makan ni ringan je, pergi solat. Dah solat, solat maghrib pun tak baca ayat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah. Baca doa paling ringkas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah. Pergi. Dia pun cakap, apa hal lah doa makan nak? Siapa kata tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa faham. Nampak hantu lembaga pun nampak macam jelmaan-jelmaan, itu doa baca. Baca sebiji macam cerita munafik 2. Nampak Allahumma bariklah fima razaqtana, lari hantu. Gila betul ngaku aku nak dimakan ni. Hantu pun tahu betul nak makan. Itu masalah ni. Kemudian lepas berbuka, pergilah solat sunat tarawih pula. Solat sunat tarawih jangan risau. Macam dekat sini buat berapa? 8. Ada orang tanya, mana yang elok ustaz? 8 ke 20? Di Negeri Sembilan ada satu lagi, 10. 8, 10, 20. Mana satu? Yang paling baik sekali adalah buat. Itu je. Tanya ustaz, saya confuse dah, yang mana yang elok? Masalah dia tak buat-buat lagi ni, tanya je. Kena buat. Kau jangan semayang dekat sini, lambat kau ikut aku. Ada satu masjid tu macam ni, adalah 8, laju pula tu. Ya. Dia pergi dekat ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bagus.
Dah cari imam. Oh, inilah imam yang kita cari dia. Yang dia tak tahu, imam tu dah tukar kawasan. Dia dapat kerja tempat lain. Yang tinggal Imam Sabah yang berumur 75 tahun. Dia tengok, wih ramai ni. Itulah semua orang dah tahu ni weh. Semua dah tahu. Tiba dengar suara, terus dah dapatkan saf. Betul ke ni weh? Allahu Akbar. Dia macam bunyi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Kita kat belakang tu sangat senyap lah imam. Allah tak peranjat. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki Yaumiddin. Kita kat belakang. Ini baru isyak ni. Belum tarawih lagi, ya Allah. Pergi semayang, kena ingat kadang-kadang ada orang, aku tak semayang kat masjid MS, aku pergi masjid negeri. Sebab panggil imam Arab Saudi ni terbaik, dia buat 20. Tapi berapa ramai orang pergi kat 20, lepas rakaat ke-8 dia witir sendiri kat belakang. Ada? Dari segi adab, kalau solat ni, bila solat sunat tarawih, dari segi adab, kalau ikut imam, ikut sampai habis. Dia slow-slow lah ikut. Janganlah bangun cepat sangat. Dia ni slow lah. Okay. Agak-agak kita pun bangun. Allah Akbar. Relax lah. Bukan nak kejar-kejar apa pun. Betul tak? Macam tu. Solat-solat tarawih ni bulan puasa je jumpa. Walau macam mana pun kita suka, alhamdulillah pihak UMS telah pun menulis kepada pejabat mufti dan pejabat agama Islam. Kita dah mohon, sebabkan excited dia ramai orang tarawih di UMS ni, kita mohon lanjutkan tarawih tu sampai Syawal. Tak boleh. Tak boleh. Bulan puasa je jumpa tarawih. Faham? Macam tu. Okey, dan begitu juga pada bulan Ramadan ini, ada satu lagi yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, iaitu malam yang sangat istimewa, iaitu malam 7 likur. Betul tak? Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kan? Apa yang kelebihan Lailatul Qadar ni? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam, 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan bila ditukarkan, dikonvert kepada tahun 83.33333. 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 minggu, 3 jam, 3 saat, 3 minit. Macam tu lah. 83.333. Senang je. 10 malam takhir paling tidak, kalau malas macam mana pun. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada selepas maghrib sampai sebelum subuh. Antara tu penuhkan dengan ibadah. Kalaupun kita malas sekalipun, paling tidak jangan tinggalkan solat maghrib, isyak, tarawih, witir. Esok tu sahur, bangun. Rugi kita kalau kita tinggalkan. Sebab buatnya malam tu malam Al-Qadar, mudah-mudahan bila kita niatkan Allah dapat pahala ibadah. Okey? Itu kita kena buat. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Dah tahu bila beli makanan banyak-banyak sudahnya tak habis, esok tu jangan ulang kesilapan yang sama. Berpada dengan yang sedikit. Tapi kalau nak lebihkan bersedekah. Contoh, kesian. Kita kadang-kadang nampak orang berniaga, kita tahu macam tak sedap, tapi kesian makcik tu, so kita beli sebab kita nak bantu dia, dapat pahala mudah-mudahan. Ya, kita beli pula, sedekah pula, hantar dekat masjid contohnya. Buatlah macam tu. Kan? Jadi sampai kan kalau kita tengok, Jibril pun kata, waktu aku datang kepada Muhammad untuk mentadaruskan Muhammad, aku dapati tidaklah Muhammad itu lebih cepat bersedekah pada bulan Ramadan, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Nabi cepat bersedekah, cepat tolong orang. So kita pun kena buat macam tu. Jangan membazir. Sebab membazir itu bersaudara dengan syaitan. Dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur. Allah Ta'ala bagi tahu.
Tapi kita ni masalahnya di Malaysia, saya nak beritahu statistik rakyat Malaysia sebab pergi buffet Ramadan, pergi bazar Ramadan, pergi tempat buka puasa buffet. Kita lihat apa yang berlaku rakyat Malaysia sebelum PKP. Menurut statistik 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari di negara kita Malaysia. Sedangkan tahap ada orang yang tak makan. Dan sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum disentuh. Nah, tu yang bayangkan kita dengar, ya Allah, kenapa macam tu? Jadi tanpa kita sedar, bila kita buat macam tu, kita tak, secara tak langsung kita ambil hak orang lain sebenarnya. Sebab beli, janganlah beli banyak sangat. Roti john seorang sebatang, murtabak seorang sekeping, mi goreng satu kuali. La ilaha illallah. Makan apa tu? Bawa mengucap pun. Dia kalau makan terlalu banyak tu tersandar maghrib tu. Dia tengok kipas tu 3. Kan? Itu yang lambat nak pergi tarawih tu. Kontrol. Qanaah, berpada dengan sikit, jangan membazir. Tapi kalau nak sedekah lebih tak apa. Dan begitu yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Kita jangan beribadah beria pada bulan puasa saja. Sebab tarbiyah ni dia kata mesti Ramadan mentarbiah umat. Mana tarbiyah kita untuk jadi lagi baik, tarbiyah kita untuk bantu orang, tarbiyah kita untuk didik diri kita supaya rajin beribadah. Inilah bulan yang paling banyak kita bersolat sunat. Betul. Solat sunat tarawih katalah buat 8. 8 kali 3 berapa? Dah 11. 8 campur 3 11. 11 dikali 30 berapa? Tak 330 rakaat. Tu tak masuk lagi solat wajib kita. Nampak? So buat. Jangan kita tak buat. Rugi kita. Ini habis je bulan Ramadan, selesai. Bulan Ramadan buah tamak terbaik. Standby. Mulakan dengan sunnah. Cakap dengan makan buah tamak dulu. Sunnah Nabi ni. Habis bulan Ramadan, buah tamak kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayuk hilang, tak ada dah. Kalau tidak terdengar nazak-nazak dah bunyi kawan. Makanlah buah tamak. Usup tayuk. Kan? Jadi manfaatkan masa beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita tengok dari segi, kalau kita tengoklah, kalau tengok binatang-binatang yang berpuasa, saya selalu sebut benda ni. Pertama, ayam mengeram telur. Ayam yang mengeram telur tak makan, tak minum berhari-hari sebab nak make sure telur tu dijaga. Dipanaskan dengan suhu badan ibu ni. Dan akhirnya bila telur tu menetas, terkeluarlah anak-anak ayam yang comel-comel berkat puasanya maknya tu tadi. Ulat kepompong tak makan berminggu-minggu, akhirnya keluar jadi rama-rama yang cantik sekali warna sayapnya. Dan begitu juga ular sawa yang bersalin kulit. Ular sawa bersalin kulit, keluar daripada kelongsong dia tu. Kelongsong dia tinggalkan kulit lama. Dikatakan dalam kitab National Geographic Explorer, dia tak makan tak minum antara 8 bulan ke 12 bulan. Bayangkan. Itu sebab dia punya Allah Malaka Sumna dia lain. Lembu seekor dia boleh telan tu. Betul tak? Kan kita tengok ular sawa dia boleh telan lembu tu. Lembu, kambing besar tu dia boleh telan. Nak tunjukkan. Tapi hasilnya apa? Sisik dia tu, kulit tu berkilat cantik. Jadi sepatutnya Ramadan ni menjadikan kita manusia lebih baik. Dan saya selalu sebut ni, bukan nak menakut-nakutkan. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Dalam UMS ni berapa ramai dah student meninggal dunia sebab sakit, tiba-tiba terkejut, tertelan roti john. Tak kisahlah, boleh mati apa-apa sebab. Dan andainya ini Ramadan kita yang terakhir, rugilah kita kalau kita tak manfaatkannya dengan memenuhkan bulan Ramadan ini dengan ibadah, terutamanya usaha nak dapatkan Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar, 83 tahun punya amalan cover kita.
kan? Umur pun belum tentu sampai 80 tahun, tapi kalau satu malam boleh cover 80 tahun lebih, why not? Kenapa kita tak nak grab opportunity ni? Kenapa tak nak ambil? Rugilah kita. Kalau bak kata Negeri Sembilan, bukan rugilah, bapak rugi, macam itulah ya. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ni. Dan nak tengok tarbiyah dia, hasil tarbiyahnya besok lepas Syawal masih lagi datang ke masjid. Dia dah seronok dah datang masjid. Tak ada dia tunggu tarawih saja, tak, dia datang masjid. Allahu Akbar. Dah biasa. Ingat, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nak semayang tetap pergi masjid, balik rumah pun dia cari masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah mana perempuan buruk dan miskin, boleh. Kalau dah kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam, tangan kanannya memberi sumbangan, tapi merahsiakannya tentang dia tak tunjuk-tunjuk dekat orang. Dan yang ketujuh, duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah. Maka kita teruskan datang masjid, beribadah. Kita boleh tahu contoh paling simple lah. Kita tengok malam ni kita semayang, kita ikut imam, betul tak? 8 rakaat campur 3 witir, 11 rakaat. Tapi kita cakap, leceh lah, buat sendirilah. Cuba buat sendiri. Kita semayang sendiri dekat bilik, mengah. Betul. Dia mesti berjemaah. Itulah orang kata dia punya miracle. Wah, macam tu dalam ibadah ni. Unthinkable. Tak sangka lah, rupanya semayang tarawih ni. Ya. Korang tahu ni, korang ikut imam macam-macam ayat nak fikir. Lepas ni surah apa, lepas ni surah apa, kau relax ke belakang. Amin. Tu je. Kau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, ya kana dhalin, amin. Sampai sudah jadi ke datang malam ni dalam kepala. Tu salahnya kita. Nampak cari khusyuk dalam solat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Tengok. Dia macam tahu je. Aku sebut dia padam lampu sikit. Malam tadi langsung padam terus. Aku jamah kat Masjid Bandaraya, blackout, gila betul. 3 jiri orang puasa, langsung hilang. Kan, tak apalah. Jadi kepada semua, saya doakan mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik untuk anda semua. Saya doakan mudah-mudahan semua diberikan kurniaan terang hati, dikurniakan dalam hati itu mudah menerima ilmu, kan, diberikan kesungguhan dalam hati untuk mendapatkan yang terbaik, dan begitu juga mudah-mudahan menjadi penyejuk mata dan hati kedua ibu bapanya, mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tur okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Walaupun kecil, walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan dan kita amalkan. Begitu juga bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu. Cari ilmu, belajar. Jangan tunggu Samsul debat ceramah baru datang ramai-ramai. Orang lain pun ada pengisian, ambil. Sebab barang siapa yang hadir pada majlis ilmu ni, Nabi kata, barang siapa yang begitu jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi itu saja daripada saya. Sebelum tu saya nak buat sedikit pengumuman. Kalau